Alright. Okey kelas, kita pergi muka surat 43. Okey, boleh nampak tak paparan cikgu ni? Boleh. 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 Alright. Boleh. Untuk lebih besar awak boleh besarkan awak punya. Awak klik apa full screen. Alright. Klik full screen dia akan jadi lebih besar lah lagi. Okey, kita tengok soalan muka surat 43, soalan nombor 1. Wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Apa agaknya jawapannya kelas? Q. Q. Okey, betul. Jawapan dia Q siapa belum buat lagi boleh masukkan. Masukkan terus jawapan. Jawapan dia ialah Q. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberi keuntungan pada masa hadapan seperti pembelian saham. Apa? Betul. Betul. Jadi kalau nak bercakap je buka mikrofon tahu. Sekejap je cakap S, lepas tu tutup balik. Baru kita punya ni tak bising sangat. Okey. Dapat apa tadi? S Itu dinamakan pelaburan. Okey. Nombor 1 tadi Q, nombor 2 S. Wang yang digunakan untuk perniagaan, lepas tu akan dapat keuntungan di masa hadapan. Itu kita panggil pelaburan. Seterusnya nombor 3, sejumlah wang yang diperoleh setelah menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Betul, kita panggil dia faedah mudah. Okey, jawapan dia P. Okey. Kemudian, faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah terkumpul setiap tahun. Yang ni penting ni. Dekat sini ada perkataan faedah terkumpul. Apa beza antara faedah mudah dengan faedah compound? Okey, faedah mudah ni dia tak ada faedah terkumpul. Dia dalam tahun semasa je, setahun saja. Tapi kalau faedah compound, dia adalah sejumlah wang simpanan kita dan ditambah dengan faedah terkumpul, berganda-ganda. Itu kita namakan apa dia? Faedah? Faedah compound. Faedah compound. Jadi jawapan dia adalah R. Okey. So, masukkan R. Dah kelas? Dah. Okey, kita pergi seterusnya. Dah. Alright. Untung yang diberi oleh syarikat ke atas wang yang dilaburkan untuk perniagaan atau saham. Apa agaknya jawapan dia? V. Dia betul.
Dia dinamakan dividen. Dividen. Iaitu jawapan dia V. Untung yang diberi oleh syarikat ke atas wang yang dilaburkan untuk perniagaan atau saham. Kalau kita laburkan, kita dapat untung. Untung tu syarikat tu berikan sebab kita labur ke atas syarikat dia. Keuntungan yang kita dapat tu kita namakan dividen. Okey, seterusnya nombor 6. Pinjaman yang perlu dijelaskan oleh seseorang. W. Betul. W. Betul. Bagus. W ni maksudnya hutang, hutang. Pinjaman yang perlu dijelaskan oleh seseorang. Jelas kat situ bermaksud hutang. Jadi jawapan dia W. Okey, kelas. Seterusnya. Bayaran tambahan selain gaji atau faedah simpanan sebagai sagu hati. Apa kelas? T. Betul. T tu ialah bonus. Kadang-kadang awak dengar ibu ayah awak selain dapat duit gaji, dia cakap dapat bonus kan. Biasanya hujung tahun macam tu. Pernah tak dengar perkataan bonus? Pernah. Inilah maksudnya bayaran tambahan selain gaji atau faedah simpanan. Dia bukan hutang. Kita dapat sebagai sagu hati. Itu jawapan dia bonus. Okey, seterusnya kelas yang terakhir. Pinjaman yang memberi kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau wang yang dipinjam oleh institusi kewangan. Menangguhkan ni maksudnya tunggu. Maknanya dia beri tempoh masa. Boleh bayar bulan-bulan. Apa namanya kelas? U. Kredit. Pernah dengar tak kad kredit? Pernah. Kad kredit itu satu cara pinjaman juga ya. Pinjaman ataupun hutang. Kalau dengar perkataan kredit, ini bermaksud hutang. Kita bayar, contoh kita beli satu barang, kita menggunakan kad kredit. Okey. Contohlah kita nak beli buku rujukan. Kita keluarkan kad kredit, bayar. Tapi kita tak membayar menggunakan duit kita. Maksudnya bank. Kad itu, katalah kad kredit tu bank Maybank. Maybank bayarkan dulu. Jadi maknanya kita boleh menangguhkan bayaran duit kita sendiri. Tetapi selepas itu kita kena bayar, katalah harga buku tu RM80 kan. Kita boleh membayar harga buku itu mengikut ansuran bulanan. Itu maksud kredit Jadi jawapan untuk nombor 8 ialah U. Okey. Dapat tak kelas? Dapat. Okey. Alright. Untuk muka surat 43 ni, ada apa-apa tak nak tanya cikgu lagi? Muka surat ni. Faham tak? Faham. Boleh tak cikgu teruskan muka surat seterusnya? Boleh. Alright. Kita pergi muka surat 44. Okey. Muka surat 44, soalan A. Soalan berbunyi, tandakan right bagi pernyataan yang benar dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, nombor 1. Simpanan dengan kadar faedah yang lebih tinggi dapat meningkatkan jumlah simpanan dengan lebih banyak. Betul ke salah kelas? Betul. Bagus, betul. Tandakan right dekat situ kelas. Betul. Tandakan right. Dah? Dah. Okey, seterusnya. Cara mengurus kredit. Kredit ni tadi apa kelas saya kata? Dia adalah
Hutang. Cara mengurus kredit dan hutang. Maksudnya kredit ataupun hutang. Cara menguruskan hutang ni dengan bijak ialah membayar segala pinjaman dengan segera. Pada masa yang sama, elakkan membuat hutang baharu. Betul ke tak betul, kelas? Betul. Ya. Bagus, jawapannya betul. Untuk menguruskan kredit, tak mau banyak sangat hutang. Kita kena bayar cepat-cepat. Ada duit je bayar. Kemudian dalam masa yang sama, jangan buat hutang yang baru. Okey. Barulah kita boleh dapat menyimpan duit lebih banyak. Nombor 3. Harga barangan secara tunai biasanya lebih tinggi daripada pembelian secara kredit. Betul ke salah, kelas? Salah. Betul jawapan awak tu. Jawapannya adalah salah. Pangkahkan. Cikgu terangkan kenapa dia salah. Harga barangan secara tunai, contoh macam cikgu kata buku tu tadi. Awak beli buku RM80. Ada dua pilihan. Awak nak bayar sekarang guna duit kertas ataupun duit cash, tunai. Ataupun awak nak keluarkan kad kredit awak guna pembayaran melalui kad kredit. Contoh kalau kita bayar guna duit tunai, kita keluarkan terus RM80, jadi harga buku tu tetaplah RM80, kan? Tapi kalau kita keluarkan kad kredit, kita bayar harga buku RM80 itu, kita tidak akan, maksudnya kita tidak mengeluarkan duit kita RM80. Sebab kita terikat dengan perjanjian antara bank dah bayarkan RM80 tu, bermakna kita kena bayar bulan-bulan dekat bank. Contohnya kita kena bayar RM80 dalam tempoh 6 bulan. Dia ada sesuatu tempoh tertentulah yang bank tetapkan. Kalau kita jumlahkan tiap-tiap bulan selama 6 bulan tu, jumlah yang kita bayar pada bank mestilah melebihi RM80. Bermakna kaedah pembayaran menggunakan kredit mestilah melebihi ataupun banyak duit yang kita perlu keluarkan berbanding dengan kaedah tunai. Faham tak, kelas? Faham. Bagus. Faham. Okey, keempat. Sebelum tu cikgu ingatkan, di akhir kelas nanti cikgu akan panggil untuk kehadiran. Jadi cikgu harap semuanya mesti sabar, tekun, tunggu sampai kelas habis. Boleh? Boleh. Alright. Masa cikgu terangkan ni, awak tak faham, jangan malu-malu. Tekan mikrofon cakap, cikgu, berhenti kejap, saya tak faham. Ulang balik. Macam tu. Boleh? Boleh. Alright. Nombor 4. Pembelian secara kredit lazimnya akan dikenakan faedah. Betul ke atau tidak, kelas? Betul. Ini yang baru tadi cikgu terangkan tu. Pembelian secara kredit ataupun secara hutang akan dikenakan faedah. Faedah inilah yang menyebabkan kita terpaksa membayar lebih daripada harga RM80 tu. Itu yang dinamakan faedah. Faedah ni dikenakan oleh bank ke atas kita yang meminjam. Okey, faham tak, kelas? Faham. Kalau faham, kita teruskan pada soalan B. Okey. Boleh cikgu teruskan soalan B? Boleh. Alright. Nampak sini ada gambar raja apa ni? Kita baca soalan dulu. Telefon pintar jenama AA boleh dibeli secara tunai atau secara kredit. Nak bayar keluarkan duit terus pun boleh. Nak gunakan kad kredit pun boleh. Itu maksud dia. Kalau tunai, harganya ialah berapa tu, kelas? Nampak tak? Boleh sebut tak? Boleh sebutkan berapa harga kalau kita bayar tunai telefon tu? RM1,999. RM1,999.
Betul. Yes. Okey, kalau tunai kita kena bayar RM1,999. Kurang RM1 je nak jadi berapa kelas? 2,000. Betul. Kurang RM1. 2,000. Betul. Kurang RM1 je nak jadi RM2,000. Okey, ini kalau tunai. Kalau kredit pula, ini nampak ansuran. Cikgu besarkan lagi. Ansuran RM57.50 darab dengan 36 bulan. Kita boleh bayar beransur-ansur selama 36 bulan. Mulai dengan bulan pertama RM57.50. Contohnya kita mula bayar bulan Januari RM57.50. Bulan Februari pun tetap juga sama, RM57.50. Bulan Mac pun sama. Ini maksudnya beransur-ansur ya secara tetap ya dia punya jumlah ni selama 36 bulan. Faham tak maksud rajah pada soalan ni? Faham. Faham. Okey, kalau faham kita teruskan pada soalan. A. Hitung beza antara harga secara tunai dengan secara kredit. Jadi kamu kena hitung beza maksudnya operasi apa kelas? Tolak. Betul. Kita kena buat operasi tolak antara harga tunai dengan harga kredit. Harga tunai kita dah tahu kan? Harga tunai berapa kelas? Sebutkan. RM1,999. Okey, kejap. Cikgu nak tanya orang. Boleh tak? Boleh. Boleh kelas? Alright, sedia soalan cikgu tadi kita dah sebut. Harga tunai ialah RM1,999. Sekarang cikgu nak tanya pula berapa agaknya harga kredit? Bagaimana kita nak mencari jumlah harga kredit? Sekejap Okey. Sedia? Sedia. Asmaul Husna ada tak? Asma? Saya. Asma sihat? Sihat? Okey, Asma boleh tak jawab soalan cikgu tu? Kalau salah tak apa, kita cuba. Soalan cikgu tadi kita dah cari ataupun kita dah sebut harga tunai. Harga kredit, jumlah harga kredit ni macam mana nak cari Asma? Kita kena buat operasi apa? Operasi Kita kena buat operasi apa untuk mencari jumlah harga kalau bayar secara kredit? operasi darab. Pandai. Darab ke tolak yang mana satu tu? Ulang. Lagi sekali cikgu ulang soalan cikgu ya. Bagaimana kita nak mencari jumlah harga kredit? Cikgu tak suruh hitung beza. Cikgu baru tanya macam mana nak cari jumlah harga kredit. Operasi apa Asma? Darab. Betul, pandai. Apa darab apa Asma? Okey, tak apa. Kita pilih kawan yang lain. Sekejap sedia. Yang lain.
Tadi Asma dah tolong jawab kau operasi darab. Betul ya kelas operasi darab. Tetapi apa darab apa? Kaisara. Kaisara tak ada rasanya. Sebab dia ada WhatsApp cikgu, dia ada hal pagi ni tak apa. Ada ke Kaisara? Tak ada kan? Alright. Ain Balkis, ada tak? Ain? Ain Balkis? Tak ada juga. Aish Hadif, ada? Ada. Ada. Okey. Apa darab apa tu? Operasinya dah betul dah. RM57, darab 36. Ulang balik. RM57, darab 36. Aish cakap RM57.50 darab 36. Betul tak kelas? Betul. 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 Jadi ni cikgu nak ajar macam mana cara untuk awak tulis dengan cara yang betul. Cara nak tunjukkan jalan kerja awak tu. Okey. Kita pertama kena buat apa? Kita kena bahagikan kepada dua bahagian dulu. Alright. Sebab sebelah kanan ni kita kena buat apa? Kita kena mengira. Betul. Kita kena buat bentuk lazim. Kita kena kira jumlahkan jumlah kredit tu dulu. Jadi tak payah buat ayat matematik. Ayat matematik nanti bila kita dah dapat jumlah, baru kita buat ayat matematik di sebelah kiri di sini. Ayat matematik kita mestilah menjawab apa yang soalan tanya. Soalan tanya beza. Jadi kita akan buat ayat matematik di sini. Di sini kita akan buat ayat matematik. Tetapi sebelum tu kita kena selesaikan dulu jumlah kredit di sebelah kanan. Faham tak kelas? Faham. So kita pun buatlah operasi darab tadi. Operasi darab. Apa kelas tadi? RM57. RM57, RM50. Darab dengan sama-sama buat dengan cikgu kalau siapa belum buat. 36. Bagus. Darab 36. Jadi kita pun selesaikan. Sifar darab 6. Berapa kelas? Sifar. Cikgu buat warna lain. Sifar. Okey. Kemudian 5 darab 6. Berapa kelas? 30. 30. Betul. Jadi 3 nak letak mana tu? 3 kita nak letak mana? Betul. 3 kita letak atas 7. 3 kita letak atas 7. Lepas tu? Sifar di bawah. Alright. Kemudian 7 darab 6. 7 darab 6. Berapa kelas? 42. Lepas tu 42 kena tambah dengan berapa? 3. Betul. 42 tambah 3 jadi? 45. 45. 4 letak di atas 5. Jadi 5 turunkan di bawah. Setakat ni boleh? Boleh. Okey, kemudian apa pula cikgu nak buat ni seterusnya? Apa darab apa? 5 darab 6. 5 darab Betul. 5 darab 6. Berapa 5 darab 6? 30. 30. Tapi kena tambah dengan nombor tumpang dia jadi 30 tambah 4 jadi 34. Jadi 34. Okey. Kemudian dah siap ke ni? Belum. Kita
Lepas dah siap survey 6, yang warna purple ni adalah survey 6. Okey. Sebelum kita nak buat survey 3, kita kena buat apa ni? Kita buat apa dekat bawah ni? Dekat sini. Kena buat apa? Letak pangkah. Betul. Letak pangkah. Maknanya kita tinggalkan satu tempat ya. Di tempat sar ni tak boleh diisi untuk sifir yang seterusnya. Okey. Dan kita dah letak pangkah. Lepas tu kita kena buat apa lagi? Yang di atas ni. Nombor atas ni. Tak boleh dibiarkan nanti awak keliru. Sebelum awak buat sifir kedua, awak kena buat apa ni? 4 dengan 3 ni. Padam. Awak kena padam. Okey. Awak kena padamkan dia dulu. Cikgu padam. Okey, dah padam. Tengok dah padam. Dah tinggalkan satu tempat kosong di tempat sar pada baris kedua. Baru kita mula mendarab. Okey. Mula-mula sifar darab 3 jadi? Sifar. Sifar darab 3 jadi sifar. Okey. Kemudian sifar dah darab 3, kita letak sini sifar. Kemudian 5 darab 3. 15. 15. Cikgu tunjuk satu-satu. Takut kamu duduk rumah lama sangat lupa. 15. Okey, lepas tu 5 darab 3, 15. 1 di sebelah jiran dan 5 kita letak di bawah. Okey, lepas tu? Lepas tu apa kelas? 7 darab 3 tambah 1. 7 darab 3 berapa? 21 tambah 1. Jadi kita kena letak berapa kat sini bawah? Dan atas? 22. Ya, betul. Kita letakkan 22. Kita pun letaklah 22. Okey, kemudian yang terakhir 5 darab 3. 15. 15. Jangan lupa tambah 2. Jadi 17. 17. Okey. Bila dah siap, kita pun buatlah operasi tambah. Okey, kita tambahkan dulu. Walaupun di atas ini ada titik perpuluhan, jangan dirisaukan dulu, tambah saja dulu. Awak tambahkan saja dulu. Jadi berapa tu? Sifar. 5 jadi 10. Tompang dekat atas 4. Tompang 1 dekat atas 4. Okey, kemudian 1 tambah 4 tambah 2 jadi 7. Alright. Kemudian kelas 7 tambah 3 pun 10 juga. So kita letak nombor tompang 1 dekat sini. Kan? Kemudian letakkan 10 sifar di bawahnya. 1 tadi. 10 kita dapat kan? 3 tambah 7, 10. 1 di atas, di nombor sebelah dia. Dan sifar di belah bawah. Kemudian 1 tambah 1 jadi 2. Okey. Kita dah garis. Kita nak letak titik perpuluhan. Bagaimana cara nak letak titik perpuluhan, kelas? Dengan cara memerhatikan ni. Antara dua nombor pada soalan ni, nombor yang atas ada titik perpuluhan, kita kena ikut berapa tempat perpuluhan. Dia ada 1 di sini dan 1 di sini. Okey. 1 di sini dan 1 di sini. Bermakna kita kena buat cara nak meletakkan titik perpuluhan, kita kena ikut juga. Ada 1, 2 dan kita letak titik. Jadi berapa jawapan kita tu, kelas? RM2,070. Betul, bagus. Jadi jawapan dia 2,000. Jangan lupa letakkan RM. 2,070.
RM70. Boleh tak kelas? Boleh. Okey. Boleh. Lepas dah siap ni, kita dah dapat ini 2070 adalah harga apa ni? Harga Ha, kredit. betul. Inilah harga kredit yang kita cari tu, yang kredit ni. Kita selesaikan RM57.50 darab 36. Ini yang kita buat. RM57.50 darab 36. Kita dah selesaikan, kita dapat 2070. Dah dapat jumlah harga kredit, barulah kita boleh membentuk ayat matematik. Okay, apa ayat matematiknya kelas? Dia suruh buat operasi beza kan? Beza operasi apa? Tolak. Tolak. So macam mana cikgu nak bentuk ayat matematik ni? Cikgu nak mulakan, nak menulis nilai untuk tunai ke dulu atau nak letak nilai jumlah kredit dulu? Ni kredit, ini tunai. Nak letak mana dulu dekat depan? Kredit. Betul. Kenapa kita letak kredit dulu? Kenapa kita letak kredit? Sebab nombor kredit lagi besar daripada nombor tunai. Betul, pandai sebab kredit nilai dia lebih besar berbanding dengan nilai tunai. Tolakkan dengan berapa kelas? 1,000. Kredit pula. 1,999. Jadi, cikgu punya tak muat cikgu tak muat nak tunjuk. Sekarang awak buat, awak ada ruang lagi kan kat sini? Awak kena buat satu lagi bentuk lazim tolak. Awak buat sekarang, dapat berapa jawapan? Buat bentuk lazim tolak. Cikgu tunggu. Buat pelan-pelan. Buat terus sama-sama bersama dengan cikgu. Jadi habis kelas je, awak dah tak payah fikir dah. Tadi banyak soalan yang dah dibuat bersama-sama dengan cikgu. Tak banyaklah kerja lain. Right? Dapat berapa kelas? Ni nak menolak ni. Sifar tolak 9 tak boleh, kena pinjam dulu. Ramai murid cikgu yang salah bila nak meminjam ni. Dia dah terlupa. Potong 7 tinggal 6. Lepas tu sifar akan jadi 10. 10 tolak 9 jadi 9. Kemudian 6 tolak 9 tak boleh. Kita nak pinjam sebelah pun tak ada apa-apa. Jadi sebelah sifar ni, sifar kena pinjam daripada 2. Jadi 2 dulu kena dipotong, 2 tinggal 1. Bila 2 dah tinggal 1, bermakna baru kita dah pinjam. Kita dah minta kebenaran. Kita tak mencuri, kita pinjam namanya. Okey, dah dapat 1, mana pergi 1 tu? 1 tu pergi dekat 10. Okey. 1 tu pergi dekat 10 dia jadi. Potongkan sifar ni, sifar jadi 10. Okey, ni tadi 1 Okey. Kemudian potong pula 10, kita tinggalkan 9 sebab kita nak bagi 1 pada 6. Jadi dekat sini dia akan jadi 6 ni dah tak ada, potong pula 6. Dah tak ada dah 6 sebab kita dah tukar dia dah dapat 1 daripada sifar tu, dia dah jadi 16. 16 tolak 9 berapa kelas? 7. Betul. Betul. 7. So jadi 7. Kemudian? Sini dia jadi 7. Kemudian kelas. Ni dah dah sampai sini dah. 16 tolak 9 tinggal 7. Yang ni sifar ni tadi kan 10 kan dah bagi pinjam tinggal 9. 9 tolak 9 jadi sifar. Kemudian 1 tolak 1 pun jadi sifar. Jadi berapa ringgit ni kelas? RM79. RM71. 71. Oh betul. Kat mana cikgu silap ni?
9. Kat sini. Sah, pandai. 10 tolak 9 bukan 9. 10 tolak 9. 1. Okey. Bagus kamu nampak. Maknanya kamu beri perhatian lah. Alright. Jadi cikgu tukar dia jadi 1. Berapa ringgit kelas baki ataupun beza kita ni? RM71. Letakkan di bawah ayat matematik. RM71. Ataupun kalau kita sebut dia adalah RM71. Faham tak kelas? Faham. Okey, boleh kita pergi soalan B? Boleh. Okey, soalan B. Cara pembelian yang manakah lebih murah? Dia tanya. Yang mana lebih murah? Kita dah kira dah tadi kan. Untuk kad kredit, untuk pembelian secara kredit, jumlah yang perlu bayar RM2,070. Kalau pula pembelian secara tunai, hanya bayar RM1,999. Jadi, cara pembelian yang mana lebih murah kelas? Tunai. Pembelian secara tunai. Jadi awak betul. Jadi awak letakkan jawapan kat situ secara ringkas saja. Letakkan tunai. Alright? Boleh? Boleh. Okey. Dah siap dah muka surat sampai muka surat 44. Sepatutnya kita hanya bincang sampai muka surat 44 saja. Sekejap Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Boleh tak kita pergi seterusnya? Boleh. Okey, sebelum tu cikgu beritahu terus apa kerja awak untuk hari ini. Untuk hari ini kita dah bincang muka surat 43 dengan 44 dah bersama-sama kita buat. Jadi tak perlu buat dah. Lepas ni awak tinggal tandakan right. Tandakan right terus sekarang pun boleh cikgu tunggu. Ada pen merah tak? Ada. Tandakan right terus bagi muka surat 43 dan 44. Muka surat 42 yang sebelum tu, yang minggu lepas punya dah tanda right pakai pen merah? Dah. Bagus, terima kasih. Okey, sementara awak tunggu, cikgu tunggu awak right. Cikgu, kita akan teruskan muka surat 45. Awak tanda right dulu sampai muka surat 44. So, untuk penambahan kerja pada hari ini, kita akan bincang laju sikit, iaitu muka surat 45 dengan 46. Nak bincang apa ni? Cikgu tak nak tunjuk sampai jawapan akhir. Kita hanya bincang setakat sehingga dapat kita membentuk ayat matematik. Habis saja kita bentuk ayat matematik, bermakna awak faham dah lah soalan tu. Nak selesaikan ayat matematik tu, awak teruskan buat tugasan lepas habis kelas matematik. Boleh tak kelas? Boleh. Alright. Boleh. Boleh ke cikgu teruskan ni? Soalan muka surat 45? Boleh. Alright. Boleh. Kita teruskan. Ini kita nak membentuk ayat matematik je. Jalan kerja awak buat sendiri. Minggu depan, sebelum mula kelas, sebelum kita pergi topik baru, kita akan bincang muka surat 45 dan 46 untuk tengok dapat tak jawapan akhir yang sama macam jawapan pada belakang buku. Alright. Nombor 1. Pendapatan bulanan Encik Lim ialah RM4,582.90. Dia memberi RM1,250 kepada isterinya dan berbelanja RM2,190 setiap bulan dan bakinya disimpan. Okey, soalan A. Berapakah wang yang disimpan oleh Encik Lim setiap bulan? Macam mana kita nak buat ayat matematiknya kelas? Dia mesti melibatkan operasi apa ni kelas? Tolak.
Tolak. Betul. Tolak. Cikgu pilih orang Kisha, ada ke tak Kisha? Ada. Okay, Kisha. Operasi tolak tadi kawan-kawan awak cakap. Boleh tak awak bagi tahu cikgu apa ayat matematiknya? Untuk menyelesaikan soalan A ni. RM 4,582.90 sen tolak RM 1,250 sen tolak 50 sen? 50 sen ke? Ulang balik. RM 4,582.90 sen tolak RM 1,250 tolak RM 2,190. Alright. Kawan-kawan yang lain dapat tak sama macam Kisha cakap tadi tu? Dapat. Okey, bagus. Okey, bagus Kisha. Yang lain-lain, ini ya ayat matematiknya. Kenapa begini ayat matematiknya? Tutup dulu mikrofon. RM4,582.90 adalah gaji Encik Lim. Gaji dia yang dia dapat yang penuh. Dia belum buat apa-apa lagi dekat gaji ni. Lepas tu dia beri RM1,250 kepada isterinya. Dia beri maksudnya operasi tolak. Itu yang tolak RM1,250. Kemudian dia berbelanja. Berbelanja ni maksudnya ikutlah. Berbelanja ni maksudnya dia keluarkan duit dia untuk perbelanjaan lain. Mungkin dia bayar kereta ke, ataupun dia beli barang-barang dapur ke, kan? Itu maksud berbelanja. Dia berbelanja, jumlah dia berbelanja RM2,190. Sebab itu kena buat operasi tolak lagi sekali. Okey? Dan pastikan kamu dapat jawapan dia. Dapat tak sama macam cikgu? Jawapan akhirnya adalah RM1,142.90. Dapat tak kelas? Dapat. Okey, bagus. Kemudian soalan B. Hitung jumlah simpanan Encik Lim dalam tempoh 2 tahun. Dia nak dalam tempoh 2 tahun pula. Kalau tempoh 2 tahun, operasi apa yang kita kena buat? Cikgu pilih orang. Tadi tu kita kira untuk dia simpan untuk soalan A tu kita kira RM1,142.90 adalah jawapan untuk wang simpanan yang disimpan setiap bulan. Soalan B pula dia tak nak setiap bulan. Dia nak selama 2 tahun dia dapat mengumpul sejumlah berapa wangnya. Liana Alisha ada tak? Liana? Liana. Agak-agak operasi apa Liana yang kita nak buat untuk soalan B tu? Darab. Betul, operasi darab. Apa darab apa? Kita dah tahu untuk sebulan adalah RM1,142.90. Ini untuk setiap bulan. Setiap bulan maksudnya setiap bulan sama. Jadi kalau satu bulan adalah RM1,142.90. Ini kalau sebulan. Kalau 2 tahun. Kalau 2 tahun macam mana dalam tempoh 2 tahun dia nak. 2 tahun ada, kita nak darab berapa ni kelas kalau 2 tahun? Kalau 2 tahun berapa? Berapa bulan? Sebab sini bulan. 24. Sebab RM1,142.90 sini adalah kiraan mengikut setiap bulan. Ini tahun. Bagaimana kita nak mengaitkan antara bulan dan juga tahun? Tentulah kita kena menukarkan apa kelas? Bulan kita kena tukar,
tahun. Tahun kita kena tukar kepada bulan. Daripada tahun kita kena tukar kepada bulan. Bermakna 2 tahun ni kita kena tukarkan. Kalau 2 tahun mengandungi berapa bulan. Ataupun 2 tahun, dalam 2 tahun ada berapa jumlah bulan semuanya. Setahun berapa bulan kelas? 12. Kalau 2 tahun? 24. 24. Sebab itu kita kena darab dengan 24. Okey? Awak, ini ayat matematiknya. Salin dulu ayat matematik ni. Awak faham tak soalan B ni kenapa ayat matematik macam ni? Faham. Okey, salin dulu ayat matematik. Nanti awak buat sendiri tau. Boleh? Boleh. Selesaikan sendiri sampai dapat jawapan. Jawapan belakang pun cikgu tak payah sebut. Sebab kita nak jimat masa, jawapan belakang semua ada dekat dalam buku awak sebelah belakang. Betul tak? Betul. Okey, soalan nombor 2. Saya pergi terus soalan nombor 2 ya. Encik Rosli membahagikan keuntungan perniagaan iaitu sebanyak 392,806 sama banyak. Ini clue yang sangat penting dekat sini. Sama banyak kelas. Okey. Di antara dia dan 4 orang rakannya. Itu pun ayat ataupun clue yang penting. Antara dia dan 4 orang rakannya. 4 orang rakan. Dia termasuk ke tak termasuk? Kelas. Termasuk. Dia ni termasuk juga. Jadi kalau dia termasuk, bermakna kalau dia dan 4 orang rakannya, berapa orang yang terlibat dah ni? 5 orang. Betul. Bagus. Kalau dia dan kawannya maknanya, kita tengok sini, ini melibatkan 5 orang. 5 orang yang terlibat. Okey. Okey, sekarang kita teruskan ayat seterusnya. Encik Rosli kemudian menderma RM5,000 kepada rumah kebajikan. Hitung baki wang Encik Rosli. Macam mana kita nak buat ayat matematik ni kelas? Kita terus buat ayat matematik panjang pun tak apa. Okey, sama dengan kita nak mulakan apa? Mestilah kita mulakan dengan jumlah. Jumlah ni, Ya. Okey, jumlahnya salin 3,000 pula. 392,806 jumlah asal yang orang tak ambil lagi, belum dibahagikan sama rata lagi. Okey, lepas tu dia akan bahagikan sama rata antara 5 orang. Bermakna operasi apa seterusnya kelas? Bahagi. Betul, pandai. Kita akan buat operasi bahagi. Bahagi berapa kelas? 5. Betul. 5. Kita bahagi. Betul, kita bagi 5 orang sebab dia dan 4 orang rakannya terlibat. Bermakna 5 orang terlibat, kita bahagi 5. Okey, lepas kita dah bagikan, lepas tu? Tolak. Encik Rosli, bahagian Encik Rosli tu kita akan derma kepada Encik Rosli nak derma RM5,000 kepada rumah kebajikan. Buat operasi apa kelas? Tolak. Betul. Seterusnya kita buat operasi tolak, iaitu kita tolakkan apa? Dengan RM5,000. betul. Dengan RM5,000. Dan jangan lupa untuk masukkan kurungan kat sini. Kalau nak letak kurungan pun boleh, tak nak letak pun boleh. Kurungan ni untuk mengingatkan kita supaya kita perlu membuat operasi bahagi dulu. Okey, dah buat operasi bahagi, hasil bahagi tu kita tolak dengan RM5,000. Kamu akan dapat jawapan yang betul, yang sama macam belakang buku awak. Okey kelas, faham tak soalan nombor 2? Faham. Okey. Awak selesaikan?
Awak boleh selesaikan sendiri tak? Boleh. Alright, kita teruskan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan harga sebuah komputer. Harga mesin pencetak tidak ditunjukkan. Betul ke? Kita tengok. Harga menunjukkan harga sebuah komputer. Adakah harga komputer ditunjukkan? Ada di bawah ni. Berapa ringgit tu? 1,810 ringgit 80 sen. Yang sebelahnya pula gambar pencetak. Tak ada harga ditunjukkan. Betul lah pada ayat di atas tu. Harga mesin pencetak tidak ditunjukkan. Okey. Soalan berbunyi seterusnya. Harga komputer itu adalah 4 kali harga sebuah mesin pencetak. Bermakna pada ayat ini, kalau kita nak cari ataupun saya nak fahamkan awak, ayat ni ulang balik harga komputer itu adalah 4 kali harga sebuah mesin pencetak. 4 kali harga sebuah mesin pencetak. Bermakna, Allahu Akbar. 4 kali harga sebuah mesin pencetak. Ini ayat ni sangat penting untuk kamu fahamkan. Bermakna kalau nak cari harga komputer, kalau kita adalah sesuatu harga pada pencetak ni, katalah cikgu letakkan harga dia X lah. Okey. Kita tak tahu lagi harga pencetak berapa, tapi cuba kita bayangkan dia adalah X harga dia. Kalau nak cari harga komputer, kita kena buat 4 kali X ni. 4 kali ganda daripada harga X ni. Itu maksud pada ayat ini. Faham tak kelas? Faham. Bermakna, cikgu nak tanya orang. Nak pilih. Siapa pula kena kali ni? Soalan cikgu berbunyi, agak-agaknya daripada apa hasil kita baca soalan tadi, awak rasa harga komputer lebih mahal ke atau harga pencetak lebih mahal? Ashikin Najiha, ada tak? Ashikin Najiha? Ashikin? Tak ada. Kadang-kadang bukan dia tak ada, kadang mikrofon pun rosak. Alif Firdaus, ada tak? Alif? Alif Firdaus? Gak ada. Kasrina Sufina, ada tak? Jangan lari korang. Ada cikgu? Kasrina sihat? Sihat. Okey, Alhamdulillah sihat. Soalan cikgu tu tadi. Agak-agaknya lepas kita dah baca soalan tu kan, awak rasa daripada apa yang pemahaman kita daripada lepas kita baca soalan tu, harga komputer lebih mahal ke atau harga pencetak lebih mahal? Harga komputer lagi mahal. Betul, bagus. Betul ya kelas? Bermaksud harga komputer lebih mahal sebab kalau nak cari harga komputer, kita kena gandakan harga pencetak ni sebanyak 4 kali. Okey, jadi hitung jumlah harga bagi sebuah komputer dan sebuah mesin pencetak. Okey, kita nak bentuk ayat matematik ni dah. Nak bentuk ayat matematik. Mula-mula kita masukkan pada ayat matematik kita yang awal sekali kita masukkan harga sebuah komputer dulu. Okey, macam mana kelas? Sama dengan harga sebuah komputer berapa? Nak masukkan? RM1,810.80. Okey. Alright, kita dah bentuk ayat matematik kita. Ayat matematik kita mulakan dengan harga sebuah komputer. Sebab soalan kata hitung jumlah. Maknanya kita akan jumlahkan harga komputer, sebuah komputer dengan sebuah mesin pencetak. Menggunakan operasi apa kelas kat sini? Bahagi. Kejap. Kita kena buat operasi apa? Kalau kita nak jumlahkan harga sebuah komputer dengan sebuah pencetak. Itu kita belum dapat bahagi ni untuk kita mencari mesin pencetak nanti. Sekarang soalan cikgu,
Untuk kita, katalah kita dah dapat harga mesin pencetak nanti. Okey, macam mana kita nak jumlahkan harga komputer dengan harga pencetak? Kita guna operasi apa kat tengah-tengah ni? Tambah. Betul, kita akan guna operasi tambah. Sebab itu awak letakkan dulu operasi tambah. Faham tak kelas? Faham. Okey, letakkan operasi tambah. Bila kita akan tambah dengan harga mesin pencetak. Tapi mesin pencetak ni kita kena cari ada lagi operasi lain sebelum kita dapat harga mesin pencetak. Jadi kita kena buat kurungan. Okey, macam mana kita nak cari harga mesin pencetak? Apa kita kena buat dengan RM1,810.80 iaitu harga komputer ni? Kita nak buat apa? Operasi apa ni supaya kita dapat harga sebuah mesin pencetak? Bahagi. Betul. Kita kena buat operasi bahagi. Kita bahagi dengan berapa kelas? 4. Betul. Kita kena bahagi dengan 4. Kenapa kita bahagi 4? Sebab tadi kita dah bincang. Kita kata antara harga komputer dengan harga pencetak, komputer lebih mahal. Dia kena, kalau nak cari komputer, kena 4 kali ganda daripada harga pencetak. Kena gandakan 4 kali, baru dapat komputer. Tapi kalau nak cari harga pencetak, sebaliknya kita tak payah gandakan. Kita bahagikan pula kepada 4. Jadi ini ayat matematik yang lengkap untuk menjawab soalan ini. Hitung jumlah harga sebuah komputer, ini komputer, dan sebuah pencetak. Yang ini pula harga untuk sebuah pencetak. Faham tak kelas? Faham. Boleh tak awak selesaikan sendiri lepas kita dah bentuk ayat matematik ni? Boleh. Bunyi menderu-deru korang punya mikrofon tu. Macam korang tengah naik kapal terbang. Ada yang tengah naik kapal terbang ke? Menderu bunyinya. Okey. Tapi ingat, kalau selesaikan sendiri, kita kena buat tambah dulu ke? Kena buat, ada orang dia tengok ayat matematik macam ni, dia buat tambah dulu. Kita buat tambah dulu ke bahagi dulu kelas? Bahagi. Okey, selesaikan bahagi dulu. Hasil bahagi tu nanti baru kita akan tambah dengan harga sebuah komputer ni. Jelas tak kelas? Jelas. Kita pergi pada muka surat 46. Pukul berapa dah ni? 9 minit. Kejap Okey, muka surat 46. Ni boleh kita pergi laju-laju je. Ini muka surat 46 ni lebih mudah. Alright. Sedia? Jadual di bawah menunjukkan pakej percutian di beberapa destinasi di Malaysia. Pulau Langkawi RM248, Sarawak RM585, Sabah RM697. Seramai 40 orang pelancong mengambil pakej percutian ke Sabah. Hitung jumlah bayaran untuk pakej tersebut. Okey, ayat matematik kelas. Siapa nak cuba jawab? Anak kita nak bentuk ayat matematik je ni. Sebutkan nama. Auni Bariza. Okey, Auni. Sebutkan Auni ayat matematik. Terus. RM697 darab 40. Betul kelas. Bagus. Auni, terima kasih. Jawapan yang awak sebut tu betul. Kenapa RM697 yang kita pilih? Kerana percutian ke Sabah. Sebab itu kita ambil nilai percutian di Sabah ni. Okey, sebab Sabah. Okey. Kemudian, kenapa pula kita darab 40? Sebab seramai 40 orang pelancong yang terlibat. Faham tak soalan A ni kelas? Faham. Boleh selesaikan sendiri? Boleh. Okey. Yang penting kita dah bentuk ayat matematik sama-sama. Okey, soalan B. 25 orang pelancong mengambil pakej ke Pulau Langkawi dan Sarawak. Ada dua iaitu Pulau Langkawi dan Sarawak. Ada dua yang terlibat kat sini. Tempatnya. Dia nak ke 25, semua 25 orang pelancong ni nak pergi dua tempat ni.
Pulau Langkawi dan Sarawak. Berapa jumlah bayaran yang diterima oleh agensi pelancongan itu? Siapa nak cuba jawab? Sebut nama. Salah tak apa, kita belajar. Siapa? Siapa nak cuba jawab? Dah hilang ke? Sebut je nama. Nur Zuhaira. Bagus. Nuzaira sihat? Sihat. Okey Zaira, cepat. Okey, tak ada banyak masa ni. Okey, sebutkan. Pulau Langkawi. Kita tengok. Pulau Langkawi. RM248, darab 25. Lepas tu RM585, darab 25. Jalan kerja Zuhaira tu betul, bagus, tepat. Tetapi kita boleh ringkaskan lagi. Siapa boleh bagi ringkasan yang lebih ringkas supaya ayat matematik kita tak terlampau panjang? Sebenarnya untuk meringkaskan kita boleh buat macam ni juga iaitu kita salin dulu Pulau Langkawi RM248, Sarawak RM585. Kedua-dua ini kita letakkan dalam kurungan. Bermakna kita jumlahkan dulu. Ini jumlah bermaksud kita mencari dulu jumlah untuk seorang pelancong. Lepas dah dapat jumlah, barulah kita sambung dengan operasi darab. Darabkan dengan 25 orang. Faham tak kelas? Faham tak kelas? Faham. Kalau buat ayat matematik Zuhaira tu betul dah. Cuma dia ayat matematik dia akan jadi lebih panjang. Tapi untuk kita lebih mahir membentuk ayat matematik yang lebih ringkas, kita belajar buat cara macam ni. Boleh tak kelas? Boleh. So selesaikan dalam kurungan dulu baru darab 25. Boleh selesaikan sendiri tak? Boleh. Right. Okey. Soalan terakhir. Nombor 2. Raja di bawah menunjukkan harga bagi sebuah kereta P. Ni harga dia. RM46,075.30 harga kereta pun ada sen-sen belakangnya. Okey. Harga kereta Q adalah, ini harga kereta P sebuah kereta P. Maknanya Raja ni adalah untuk kereta P. Harga kereta Q adalah RM1,827.55. Lebih murah kelas. Lebih murah. Maksudnya harganya adalah rendah sedikit berbanding kereta P. Jadi kereta Q ni harganya lebih murah sedikit berbanding kereta P. Murah, berapa banyak dia murah? Dia murah sebanyak RM1,827.55. Soalannya, sebuah syarikat telah menempah 10 buah kereta Q. Hitung jumlah bayarannya. Siapa nak try jawab ni? Sebut nama. Ayat matematik. Ada tak nak try jawab? Kalau 10 buah, kita akan buat operasi darab. 10 buah ni kita akan darabkan dengan sekali harga kereta Q lah. Sekarang kita kena cari harga kereta Q dulu. Sebab harga kereta Q bukannya RM1,827.55. Dia adalah lebih murah. Jadi kita kena buat operasi apa dulu dalam kurungan? Operasi apa kelas? Tolak. Betul. Tolak. Jadi dalam kurungan kita kena buat operasi tolak dulu, iaitu RM46,075.30. Kita kena buat tolak dulu dengan berapa? RM1,827.55. Alright, betul. Jadi ini ayat matematiknya. Faham tak kenapa ayat matematiknya terbentuk begini kelas?
Faham. Faham. So yang ini adalah untuk kereta Q. Okey. Yang dalam kurungan ini adalah bila awak selesaikan kita mencari kereta Q. Dah dapat kereta Q baru kita gandakan sebanyak 10 kali sebab syarikat tu tempah 10 buah kereta Q. Faham tak kelas? Faham. Faham. Alright. Yang terakhir, syarikat itu membeli 2 buah kereta P dan menjelaskan bayaran secara ansuran selama 20 bulan. Hitung jumlah bayaran setiap bulan. Jadi ayat matematik. Ayat matematik untuk kereta apa kelas? P Kereta P berapa tadi? RM46,075.70 sen. Jadi masukkan dalam ayat matematik. 46,075.30 sen. Ini harga kereta P. Kita kena buat apa? Syarikat tu beli berapa? 2 buah. Jadi kita kena buat operasi apa sini? Darab, betul. Darab berapa kelas? 2. Darab 2. Lepas kita dah darab 2, bila awak buat operasi ini iaitu harga kereta P darab 2, sebenarnya kita mencari jumlah harga untuk 2 buah kereta. Lepas kita dah cari jumlah harga 2 buah kereta ni, apa pengiraan seterusnya? Kena buat operasi apa pula? Kita nak bayar pula secara ansuran. Ansuran. Bahagi. Secara ansuran. Betul, kita akan teruskan dengan membuat operasi bahagi. Bahagi berapa kelas? 20. Betul. Bagus, bahagi 20. Kenapa bahagi 20? Sebab dia akan bayar secara ansuran selama 20 bulan. Bila kita selesaikan, kita akan dapat dia punya jumlah bayaran untuk setiap bulan. Boleh tak kelas selesaikan sendiri? Boleh. Alright. Okey, itu saja sebelum kita pergi cikgu ulang balik Awak buat pembetulan ataupun tanda right pada muka surat 43 hingga 46. Nanti teruskan, dah dapat jawapan akhir tu, terus tanda pakai pen merah hari ini. Boleh tak kelas? Boleh. Alright, sebelum saya tamatkan, saya nak cek dulu kehadiran, boleh? Boleh. Okey kelas, sekejap Okey, cikgu nak cek kehadiran. Alif Firdaus, ada tak? Tak ada Amani Ariana? Saya cikgu. Kejap. Amani Ariana ada. Alright. Akil Lukman? Ada cikgu. Alright. Atika Umairah? Tak ada. Auji Umairah? Saya cikgu. Okey, Auni Bariza? Saya cikgu. Alright. Hanania? Saya cikgu. Okey, Ishraf? Saya cikgu. Khairul Kalisha? Saya cikgu.
Okey, Mai Sarah. Tak ada. Aish Hadif. Aisyah Hadif. Ada Akil Naufal. Haris. Saya cikgu. Okey, Harid Darwish. Saya cikgu. Muizuddin. Saya cikgu. Alright. Ryan. Buka kamera boleh tak? Semua buka kamera. Ryan. Tak ada. Naim Hanif. Saya cikgu. Alright. Nur Ain Kalisha. Saya cikgu. Okey. Nur Alia Najwa. Saya cikgu. Asma Husna. Ada tadi kan? Asma? Ada. Okey. Hana Batrisha. Saya cikgu. Irin Irdina. Tak ada. Siapa yang kamera dia boleh buka, berfungsi tu buka je ya. Nur Liana Alisha. Saya cikgu. Alright. Kasrina. Saya cikgu. Alright. Wafi Insyirah. Saya cikgu. Zuhairah. Saya cikgu. Okey. Ada Nurain Ashikin. Tak ada. Faziatul Maisarah. Tak ada. Laili Badrina. Tak ada juga. Ada. Laili. Tak ada. Nurul Ain Balkis. Tak ada. Nurul Ashikin. Tak ada. Nurul Dia Iridina. Tak ada. Putri. Saya cikgu. Okey. Kisha. Saya cikgu. Siti Aina. Tak ada. Umairah. Umairah. Tak ada. Kaisara pun tak ada. Okey, kejap ya kelas. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Ada apa-apa lagi tak nak tanya sebelum saya tamatkan? Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja kelas. Buat apa yang cikgu pesan tu ya. Okey, kalau nak tengok rakaman lagi nanti cikgu share dalam grup macam biasalah. Okey, itu saja setakat ini untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye. Sama. Cikgu. Ya, bye-bye. Bye-bye.